Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, diharapkan semuanya sihat dan ceria. Okay, baiklah, kita akan sambung pembelajaran kita. Okay, kita akan belajar tata bahasa hari ini, iaitu tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, keluarkan buku tulis tata bahasa kamu dan juga buku teks. Okay, kita lihat dulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okay, objektif pembelajaran, apa yang kamu akan dapat hari ini ialah membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat mengikut konteks. Okey, kriteria kejayaan. Okey, yang pertama, menggabungkan ayat tunggal kepada ayat majmuk. Okey, kemudian memisahkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey, dan mengenal pasti jenis kata hubung. Okey, sebelum kita nak belajar ayat tunggal dan ayat majmuk, dia memang ada kaitan dengan kata hubung. Okey, ayat tunggal dia satu ayat saja. Jadi bila kita nak majmukkan dia, kita nak gabungkan dua ayat ataupun lebih, kita akan menggunakan kata hubung. Okey, sebab itu kita kena tahu dulu kata hubung itu. Okey, kata hubung ni digunakan untuk menyambungkan ataupun menghubungkan dua klausa, itu ayat-ayat kecil atau lebih yang sama tara sifatnya. Maknanya dia nak gabungkan dua ayat ataupun lebih daripada dua ayat lah. Biasanya dua atau tiga Okey, kita lihat dulu jenis kata hubung. Kata hubung gabungan. Ini yang biasa yang kita gunakan lah. Atau, dan, lalu, serta. Kemudian, padahal, tambahan pula, manakala, justeru, tetapi, lalu, sambil, tak kala, dan sebagainya lah. Ada banyak sebenarnya kata hubung ni kemudian kata hubung pancangan relatif, satu sahaja, yang. Kemudian kata hubung pancangan komplement, bahawa dan juga untuk. Dan kata hubung pancangan keterangan, agar, apabila, hingga, jika, kerana, sejak, sementara, sebab. Itu pun adalah pancangan keterangan. Okey, kita tengok ayat tunggal. Ayat tunggal ni ayat satu lah. Satu ayat je. Terbina daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Okey, setiap ayat dia mesti ada subjek dan predikat. Okey, kalau ayat tu bermula dengan subjek dan predikat, mula dengan subjek kemudian baru predikat, itu adalah ayat susunan biasa, ayat yang biasalah. Kalau dia mulakan dengan predikat dulu, itu ayat susunan sonsang. Ni kemudian kita akan belajarlah. Ayat tunggal ni dia boleh terdiri daripada ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan juga ayat seruan. Kalau ayat tanya menggunakan kata tanya, ayat seruan gunakan kata seru. Ayat perintah guna kata perintah. Contoh tolong, sila. Macam itulah. Tak apa, nanti kita akan tengok yang ini kita nak gabungkan ayat tunggal kepada ayat majmuk. Maknanya ayat tunggal kita jadikan dia ayat majmuk. Ayat-ayat tunggal ni bila kita gabungkan, dia akan jadi ayat majmuk. Contoh. Ibu ke pasar, ayah ke pasar. Ni ada dua ayat dua ayat tunggal. Ibu ke pasar, ayat satu. Ayat kedua, ayah ke pasar. Jadi bila kita gabungkan jadi ayat majmuk, kita akan gunakan kata hubung dan. Ibu dan ayah ke pasar, sebab dia punya predikat tu benda yang sama. Jika ayat tunggal dipancangkan ke dalam ayat tunggal yang lain, ayat majmuk pancangan akan terbentuk. Kita lihat contoh. Pemain itu lincah. Ini ayat pertama ayat kedua, pemain itu daripada pasukan Thailand. Jadi ayat majmuk dia, pemain yang lincah itu daripada pasukan Thailand. Yang kat situ ialah kata hubung. Kita tengok contoh yang kedua. Laporan itu amat jelas. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, syarikat itu mengalami kerugian. Bila kita gabungkan dua ayat ini, dia akan jadi laporan itu amat jelas bahawa syarikat itu mengalami kerugian. Boleh faham kan? Kita letak kata hubung dekat situ kata hubung bahawa. Dia akan jadi ayat majmuk. Tengok contoh yang seterusnya.
Okey, jika ayat tunggal digabungkan dan dipancangkan, maka ayat majmuk campuran akan terbentuk. Okey, kita lihat contoh. Kami berhenti di kawasan rehat dan rawat tapah. Kami makan tengah hari. Okey. Bila kita gabungkan dia, ada dua ayat situ berhenti di R&R tapah, lepas tu kami makan tengah hari. Okey, kami berhenti di kawasan rehat dan rawat tapah untuk makan tengah hari. Okey, boleh faham? Okey, dia sebenarnya senang je. Ada dua ayat, lepas tu kita gabungkan dia. Okey, bila nak gabungkan dia, guna apa? Guna kata hubung. Okey, tak apa. Latihan cikgu akan bagi lambat sikit. Okey, petang ataupun malam nanti ibu cikgu bagi Okey, kita lihat pula ayat majmuk. Tadi ayat tunggal kita jadikan ayat majmuk. Sekarang ni ayat majmuk, dua ayat kita nak jadikan satu ayat. Dia ayat dua ayat. Okey, kalau dua ayat tu ayat tunggal Okey, Okey, ayat majmuk dia satu ayat yang panjang lah. Okey, kita nak jadikan dia dua ayat ataupun lebih. Okey, nak jadikan dia kepada ayat tunggal. Okey, boleh faham? Cikgu pun dah tersasul-sasul dah. Okey, ayat majmuk ni ayat yang terbentuk daripada ayat tunggal. Okey, jadi maknanya kalau tadi kita daripada ayat tunggal tadi kita gabungkan dua ayat tersebut jadi satu ayat sahaja, ayat majmuk. Sekarang ni satu ayat majmuk kita jadikan dua ayat tunggal. Okey, kita lihat Okey, kita lihat contoh. Okey, ayat majmuk kepada ayat tunggal. Okey, cara nak pisahkan dia. Okey, setiap ayat majmuk ni dia ada kata hubung. Okey, sebab kita nak gabungkan dia tadi tu kita guna kata hubung kan. Okey, jadi ayat majmuk dia memang ada kata hubung. Jadi kita kena kenal pasti kata hubung tersebut. Okey, lepas tu nak bulat ke, nak kamu nak highlight ke, nak garis ke pun boleh. Lepas tu kita kena gugurkan kata hubung tersebut. Okey, supaya dia dapat jadi ayat tunggal. Okey, kita lihat contoh. Okey, walaupun Diana anak orang berada, dia sangat merendah diri. Okey, jadi ayat tunggal dia. Okey, kita lihat dulu. Okey, kata hubung dia kat sini ialah apa? Okey, walaupun. Okey, jadi kita buang walaupun tu. Okey, dia akan jadi Diana anak orang berada. Okey, ini ayat tunggal pertama. Ayat tunggal kedua, Diana sangat merendah diri. Okey, boleh faham? Okey, katalah ayat lain Sekejap. Okey, kanak-kanak itu melompat-lompat sambil ketawa keriangan. Okey, kanak-kanak itu melompat-lompat sambil ketawa keriangan. Jadi ayat pertama dia kanak-kanak itu melompat-lompat. Lepas tu ayat kedua kanak-kanak itu ketawa keriangan. Okey. Tak apa, nanti bila awak buat latihan awak akan faham. Okey, awak tengok dulu contoh yang cikgu bagi. Okey, contoh yang kedua. Harga barang itu mahal sangat padahal kualitinya rendah. Okey, kita kena pasti dulu kata hubung kat sini. Okey, padahal. Okey, jadi kita buang kata hubung tersebut untuk jadikan dia ayat tunggal. Okey, ayat yang pertama, harga barang itu mahal sangat. Okey, ayat yang tadi ayat yang pertama Okey, ayat yang kedua. Okey, kualiti barang itu rendah. Okey, kualiti barang itu rendah. Okey, boleh faham? Okey, tengok contoh yang seterusnya. Apabila hujan turun dengan lebatnya, kami berteduh di pondok tersebut. Okey, apabila itu adalah kata hubung. Jadi kita buang kata hubung tersebut, gugurkan dia. Okey, ayat yang pertama, hujan turun dengan lebatnya. Okey, ayat yang kedua, kami berteduh di pondok tersebut. Okey, sebenarnya senanglah kalau nak ayat majmuk ni kita jadikan kepada ayat tunggal. Kita buang je kata hubung Okey, jap saya bagi yang lain. Okey, cikgu bagi contoh lain Kalian hendak bercuti ke Pulau Langkawi atau ke Pulau Pangkor? Cikgu tanya Okey, kalian hendak bercuti ke Pulau Langkawi atau ke Pulau Pangkor? Okey, jadi ayat yang pertama, kalian hendak bercuti ke Pulau Langkawi
Okey. Ayat yang kedua, kalian hendak bercuti ke Pulau Pangkor. Okey, jadi kita buang atau dekat situ. Okey, jadi sebenarnya senang je. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu Okey, kita lihat pantun hari ni Kalau sekali memukul gong, 2 kali memukul gendang. Kalau sekali orang tersinggung, 2 kali orang meradang. Okey, maksudnya kat sini, kalau sekali mungkin orang akan terasa hatilah orang tersinggung. Okey, terasa hati, kecil hati. Kenapa dia boleh? Okey, kemudian kalau 2 kali buat kesalahan yang sama, orang akan marah. Betul tak? Okey, ini sebenarnya berkaitan dengan situasi semasa juga. Okey, kalau yang siapa faham, dia boleh kaitkanlah apa situasi tersebut Yang tak faham, tak apalah ya. Saya malah nanti bergosip pula jadinya. Okey? Jadi hari ni cikgu bukan nak bagi peribahasa, bukan bagi perkataan, tapi cikgu bagi pantun. Okey, ada maksud dia dekat situ Kalau buat sekali, mungkin orang akan rasa kecil hati, orang tersinggung. Tersinggung tu maksudnya kecil hati orang terasa, orang sedih lah macam gitu Okey, 2 kali orang meradang. Meradang ni maksudnya marah. Okey. 2 kali buat benda yang sama, buat kesalahan yang sama, langgar SOP, orang pun akan marah. Okey. Tu pantun hari ni terbalik nak cepatlah tadi ni Okey, susun pun dah salah. Okey, tak apa, yang penting benda yang kamu dapat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, okey, boleh tanya cikgu. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey. Apa-apa boleh tanyalah. Okey, untuk latihan hari ini, okey, cikgu akan bagi ayat tunggal, kamu jadikan ayat majmuk. Okey, nanti ada 3 ayat lah. Lepas tu 3 soalan lah ya. Okey, kemudian ayat majmuk, jadikan ayat tunggal pun cikgu akan bagi 3. Okey, kemudian cikgu akan berikan. Okey, cikgu tak masukkan dekat sini. Kemudian cikgu akan bagi Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, bye. Jumpa lagi.